kita dapat dikumpulkan kembali di tempat ini untuk memuji, membesarkan kemuliaan nama Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian suci, suci, suci. Dengarkanlah panggilan jemaat untuk beribadah. Mazmur nomor 18 ayat yang ketiga. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita saat ini kita boleh menyembah Tuhan, memuji kebesaran nama Tuhan, karena Dia adalah Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, Allah layak untuk dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Puji nama Yesus. Yang
meninggikan dan memuji nama yang agung, nama yang mulia, nama yang sudah memberikan jaminan kepastian hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya. Kami datang kepadamu Tuhan, mengakuilah segala kesalahan dan dosa. Kami sadar bahwa dosa adalah penghalang berkat Tuhan dicurahkan. Dan hati yang hancur kami memohon belas kasihan Tuhan, menerima kami, melayakkan kami, dan memberikan pemulihan di dalam kehidupan kami. Dan atas anugerah Tuhan inilah kami ingin menyerahkan ibadah sore hari ini di dalam anugerah dari Tuhan, kasih Tuhan turun atas setiap sidang jemaat, dan kami boleh menjadi jemaat Tuhan yang melakukan apa yang Tuhan ajarkan dan perintahkan. Demikianlah doa penyerahan ibadah kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat sekalian kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-20. Yeremia 23 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau sudah mendapatkannya semua, kita akan membaca secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang ke-9 dan jemaat semua membaca ayat yang ke-10 beserta dengan sinar secara bergantian sampai dengan ayat yang ke-20. Yeremia pasal 23 ayat yang ke-9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Mengenai nabi-nabi, hatiku hancur dalam dadaku, segala tulangku goyang, keadaanku seperti orang mabuk, seperti laki-laki yang terlalu banyak minum anggur, oleh karena Tuhan dan oleh karena firman-Nya yang kudus. Sungguh, baik nabi maupun imam berlaku fasik, di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi kalau jalan Di kalangan para nabi Samaria, aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan
mereka makan itu dan minum racun, sebab daripada Nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Mereka selalu berkata kepada orang-orang yang menista firman Tuhan, kamu akan selamat. Dan kepada setiap orang yang mengikuti kedegilan hatinya, mereka berkata, malapetaka tidak akan menimpa kamu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan serta meminta pimpinan Roh Kudus Tuhan untuk kita dapat melakukan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biarlah sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang hidup itu, yang boleh menguatkan setiap hati kita untuk kita boleh selalu berbenah, supaya dengan firman Tuhan kita boleh semakin kuat imannya di dalam mengikut Tuhan Yesus. Firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan oleh Murid Kim Yin
dan untuk Kulose yang akan menerjemahkannya. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan bersama-sama pujian yang dinyanyikan oleh Sola ini, itu dari Komisi Remaja.
sore jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. 主内在的弟兄姐妹们，大家下午好。 Mari kita berdoa, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman. 来吧，我们在没有聆听神的话以前，我们先进入祷告。 Bapa kami yang ada di dalam surga, 坐在天上宝座的父神上面， kami datang di hadapan Tuhan. 主啊，我们来到神面前， Kami sangat bersyukur untuk anugerah-Mu. 我们真正的对你的恩典，我们感谢你。 Karena jikalau kami boleh ada di sini, itu semua karena anugerah-Mu. 因为如果我们能够在这个地方建立，都是因为你的恩典。 Kami boleh beribadah mendengar firman, itu anugerah-Mu. 我们可以聆听你的话，听待你也是你的恩典。 Biarlah Engkau menolong setiap kami Tuhan. 主啊，巴不得你帮助我们每一位， Kami menghargai anugerah Tuhan ini. 我们就是带尊敬上帝的恩典， Supaya tidak ada satu pun dari kami yang pulang dengan percuma. 好让在我们当中没有一位能够独揽的回到家里， Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar firman, 好让我们不单单成为一个单单聆听的， tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. 有时候我们可以成为即时实践你的话， Roh Kudus tolong hamba-Mu berdua ini Tuhan. 求圣灵帮助你两位使你。 Dalam kelemahan beri kekuatan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. 在我们的网络当中，请你给我们能力，能够传讲你的信息。 Jangan biarkan keterbatasan kami menghambat berita firman disampaikan. 不要让我们的有限能够拦阻我们来传讲你的信息。 Dan biarlah setiap kami tunduk kepada firman-Mu. 把不得我们每一位可以在你的道中的夫妇。 Terima kasih Tuhan. 哇，我们感谢圣灵， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉告主耶稣基督圣灵，我们祈求祷告。 Amin. 阿门。 Saudaraku yang terkasih, 主内亲爱的弟兄姐妹们， kita mau bersama-sama merenungkan bagaimana kita memahami Injil. 那么我们要共同来学习，我们怎样来了解这个福音。 Pertanyaan penting adalah mengapa kita perlu memahami Injil. 主要的一点，为什么我们需要了解这个福音呢？ Ada seorang ibu yang percaya kepada Tuhan. 有一位姐妹，她相信主耶稣， Dia mengikut Tuhan. 她跟随上帝。 Lalu ada seorang tanya ibu, kenapa ibu percaya sama Tuhan Yesus? 后来有一个人就问她，姐妹，你为什么能够相信主耶稣？ Lalu dia berkata begini, 后来她就这么回答， kenapa ya? 怎么样呢？ Lalu dia mengatakan, oh karena saya itu sakit encok. 因为我那个时候患了这个感觉病呀，腰部痛。 Lalu Tuhan Yesus nyembuhin saya. 后来主耶稣印证我， Maka akhirnya ya saya ikut Tuhan Yesus. 后来我就跟随主耶稣。 Oh saudara, ada banyak cara memang Tuhan Yesus itu membuat kita percaya. 原来主耶稣能够要我们相信主，他是有很多的办法。 Tapi saudara, 可是 kalau kita ikut Tuhan hanya karena sakit encok disembuhkan, 可是如果我们跟随主耶稣，那上帝应并给我们。 kita ikut Yesus karena tadinya bangkrut lalu jadi sukses. 我们拓展，后来就在成功，就跟随主耶稣。 Kita ikut Yesus dari tadinya ada masalah menjadi hilang masalahnya. 就做很多困难，现在就能够解决，就跟随主耶稣。 Saudara, itu bukan iman yang sejati. 如果这样真心的相信主耶稣，跟随主耶稣，并不是真正的信心。 Waktu kita sakit disembuhkan kita percaya. 当我们在病难当中得到医治，我们就相信。 Tapi gimana kalau tidak disembuhkan 可 sakitnya? 是如果不得着医治怎么办？ Apakah kita tetap percaya? 是不是我们仍然能够信主？ Kalau masalah kita tidak diselesaikan, 如果我们的问题不能得到解决， apakah kita tetap percaya? 我们仍然能够信主吗？ Saudara, banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan 结果呢，很多人就离开了上帝， karena masalahnya tidak diselesaikan.
非他能感觉到什么问题都没有不找上帝的解决， Karena dia berdoa minta kesembuhan, Tuhan tidak sembuhkan. 因为他向上帝祷告求医治上帝不医治他， Apakah karena Tuhan kita tidak berkuasa? 是不是因为我们的上帝没有觉得？ Bukan, saudara. 不， Masalahnya karena kita ikut Tuhan tidak benar. 问题就是因为我们跟随主耶稣的信息不对。 Kita beriman tidak mendasari kepada Injil, saudara. 因为我们有信心也是不以福音为基础， Kita menjadi orang Kristen yang tidak paham Injil. 我们作为基督徒根本不了解这个福音。 Saudara, Injil begitu penting. 弟兄姐妹，这个福音特别的重要， Karena Injil adalah kabar baik. 因为福音是好的消息， Kabar baik dari Tuhan 是从上头来的， kepada kita orang berdosa. 就是给我们每一位罪人。 Injil memberitakan bahwa ada satu jalan 那么福音就是告诉我们，只有一条路， bagi orang berdosa 就是归于这个罪人， yang sangat tidak mungkin diselamatkan. 就是根本没有什么办法可以得救。 Seperti unta masuk ke dalam lubang jarum. 好像这个萝卜就是这个正着头， Sangat tidak mungkin, bukan? 是不是？特别不可能。 Demikian orang berdosa sangat tidak mungkin diselamatkan. 同样的，一个罪人就是根本不容易得救。 Mungkin ya orang berdosa itu dihukum. 可能就是罪人必定要受到审判。 Tapi Injil memberikan kabar baik bagi kita 可是这个福音给我们好的消息， bahwa kita tidak akan dihukum. 我们根本不再受到审判。 Ada keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. 那么从主耶稣基督里面，我们可以得到拯救。 Demikian apa yang dialami oleh Martin Luther 同样的，马丁路德所经历到的， ketika dia berusaha mencari kebenaran. 当他想办法寻找这个真理， Dia melakukan banyak perbuatan baik. 他已经许了许多的善事。 Dia berusaha setiap hari menyiksa diri 那么他就是想看他每天自我自省， supaya dengan perbuatan-perbuatan itu 好让通过他这一些活动， Martin Luther bisa dibebaskan dari dosanya. 那么他想他能够得着主那个罪恶得着解放， Bahkan dia menaikkan doa Bapa Kami tiap hari 甚至于他每天都是念出口， sambil menaiki tangga gereja yang begitu tinggi. 一方面念出口的意念就是这个教会里面那么高的鼻子， Bukan dengan kakinya, 他上楼有的者并不是用他的脚， tapi dengan lututnya. 乃是用他的双脚。 Sehingga lututnya luka dan berdarah-darah. 使得他的双脚简直都是受伤有些， Dia terus turun naik berdoa Bapa Kami. 他一直上上下下念出口， Tapi hatinya terus gelisah. 可是他心里还是不安， Dia gak yakin dosanya diampuni. 他根本还没有信心，如果他的罪能够不就是你， Dia merasa dosanya begitu besar. 他感觉到他的罪恶是那么大， Sehingga akhirnya dia membaca Roma 1 ayat 16 sampai 17. 那么结果他就念罗马书1章第16节到第17节， Mari kita membaca ayat ini. 我们共同来念。 Kita baca bersama-sama bahasa Indonesia lalu bahasa Mandarin. 我们先用英语的来念，接着就用中文。 Roma 1 ayat 16 sampai 17. 罗马书1章16节、17节。 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. 福音是神的大能，我不以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切现实犹太人，或是希
后世下来，因为神的意正在这封义上显明出来，这意是本以心，以这以心，如经上所说的所记，一人必应信的圣人。 Saudaraku yang terkasih, 主内亲爱的弟兄姐妹们， dengan membaca teks ini, 那么通过我们用这个经文， Martin Luther sadar 马丁路德就知道， bahwa dia dibenarkan 那么大真理 itu oleh karena anugerah Tuhan 就是因为上帝的恩典， bagi orang yang berdosa 这就是不以罪， yang beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. 就是罪人如果对基督耶稣基督有信心， Akhirnya dia memahami Injil. 结果他就很了解这个福音， Dia sadar bahwa dia mencari orang benar, 他就知道他成为义人， bukan karena perbuatan baiknya, 他成为义人并不是他的行善， tetapi karena anugerah Tuhan. 而是因为上帝的恩典。 Bagaimana orang berdosa bisa beriman kepada Tuhan Yesus 现 Kristus? 在请问，为什么一个罪人能够对耶稣基督有信心呢？ Seribu jemaat GPMD juga menjadi jemaat yang memahami Injil. 我也是有透过福音，把不可北线教导的会员能够真正的了解这个福音。 Dan hari ini mari kita bersama-sama bagaimana kita bisa memahami Injil. 那么今天下午来把我们共同学习，怎么样我们才能够真正的了解这个福音？ Kita akan belajar dari Rasul Paulus, 然后我们从使徒保罗学习， dari ayat yang sudah kita baca barusan. 通过刚才我们念过的经文， Kita belajar yang pertama, saudara, 我们学习第一点， tentang Rasul Paulus yang memiliki keyakinan terhadap Injil. 那就是关于使徒保罗对于这个福音有怎么样的事情。 Kita bisa lihat di ayat 16a. 我们可以看第16节简短。 Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. 因为福音是神的爱人，不以福音为主。 Saudara, inilah alasan dari Rasul Paulus. 这就是使徒保罗的说法的原因。 Kenapa Rasul Paulus pergi ke Roma? 那么为什么使徒保罗去罗马呢？ Paulus pergi ke Roma bukan jalan-jalan. 那么使徒保罗去罗马并不是去游玩， Paulus pergi ke Roma bukan hanya sekedar punya tugas kepentingan pribadi, 也并不是因为个人的意义， tapi dia punya keyakinan yang kokoh terhadap Injil. 只是他对于福音有坚定的信心。 Itu alasan kenapa dia pergi ke Roma. 这就是他去罗马的唯一的理由。 Saya ingat betul ketika saya datang ke tempat ini. 我还记得当我租出来到这个地方， Setiap kali ada kesulitan, saya kadang pengen meninggalkan jemaat ini. 每一次我碰到这个困难，我很想离开会友， Tapi saya selalu ingat panggilan pertama saya berada di sini. 有时候始终记着。 Ketika kami 第一这个被风潮就是在这个地方， Ketika kami berdoa puasa untuk pelayanan, 当我 berdoa puasa untuk pelayanan, 当我们进食祷告来为了侍奉 Tuhan tolong kami apa yang harus kami pilih. 我就向上帝祷告说：主啊，求主帮助我应该选择哪个？ Ada beberapa pilihan pelayanan. 然后有好几个我可以选择。 Lalu di dalam panggilan Tuhan ini, 就是在上帝的呼召之下， saya mengingat ayat firman Tuhan 那么我接着圣经里面所讲的道理， tentang domba-domba tidak bergembala. 就是没有羊人的羊。 Saya melihat GPMD tidak bergembala. 我看到这个北线老板没有羊， Semua gereja yang lain yang mengundang kami sudah punya gembala. 那么各个教会邀请我们的节目已经有了羊，有牧师， Maka dengan keyakinan ini, 所以就是因为这个信心， keyakinan untuk membawa jemaat GPMD kepada Tuhan 那 Yesus. 么我有这样很重的信心，让这个北线高档的会友，我要带领北线高档的会友领
menjadi domba-domba yang beriman kepada Yesus. 能够成为对耶稣基督有信心的羊。 Saudara, inilah keyakinan Injil, saudara. 弟兄姐妹，这就是福音的信心。 Kalau saya pilihan, 如果我选择这个载体， saya pergi ke Batam. 我就去， Batam. 我就去那那边。 Bukan Batam ya, Batam, Sumatera. Lalu saya pergi ke Solo 后来我也去送， karena anak-anak saya bisa sekolah. 因为我们选择上学。 Dan tahun 97 saya tahu kota Pekalongan sangat rentan dengan isu-isu sara. Isu-isu tentang rentan, sangat mudah sekali tersulut apinya. Sangat mudah untuk menjadi keributan di kota Pekalongan. 我明白，因为这个在北京的教室是做不好的。 Sehingga akhirnya saudara itu yang membuat saya ingat Injil. 结果使我能够纪念到这个福音。 Saya percaya Rasul Paulus juga memilih itu karena Injil. 我相信使徒保罗拣选这一点，因为他纪念到这个福音。 Saudara, yang pokok itu maksudnya apa? 到底主要点是什么？ Bukan cuma semangat yang kuat. 并不是单单精神上来， Pokok itu artinya tidak malu kepada Injil. 意思就是对于福音我们不感到羞耻。 Paulus tidak malu memberitakan Injil. 那么保罗根本不以福音为准， Karena pada waktu itu orang Yahudi menganggap 因为那个时候犹太人认为， Injil itu kebodohan. 那么福音是一个愚蠢的。 Karena bagaimana mungkin Mesias atau Juru Selamat 比如说，怎么样能够说，弥赛亚救赎主， itu mati di salib. 那么救赎主能够被十字架死了， Terus kok nggak bisa menyelamatkan diri? 为什么不能够拯救自己呢？ Dan itu menjadi kebodohan bagi orang Yahudi. 那么这个对于犹太人，他们认为这是一种的事情。 Dan bagi orang yang lain yang non Yahudi, 就是其他长老其他的人， salah satunya Yunani, 那么其中之一就是希利尼人， mereka percaya kepada kepandaian. Percaya kepada kepandaian. 他们这个希利尼人就是相信这个教会， Lalu mereka mengatakan, mereka menganggap dewa itu. 那么他们认为这个神仙， Kalau memang Tuhan Yesus itu Juru Selamat, 如果主耶稣真正的是救赎主， konsepnya seperti dewa. 那么基本上一定他能想能够是这个神仙 Dewa yang kuat. 有强力的显现神仙。 Masa dewa mati? 为什么神仙能够寄生？ Masa dewa matinya disalib lagi? 为什么神仙死的在十字架上？ Jadi sebenarnya tidak ada seorang pun yang mampu menerima Injil. 其实没有一个人有能力能够接受这个福音， Baik orang Yahudi maupun non Yahudi. 无论犹太人或是其他的外邦人。 Tapi Paulus tetap pergi ke Roma. 可是保罗仍然去罗马， Paulus tidak malu dan tidak takut. 他们不以福音为耻， Itu artinya kokoh. 意思就是他很坚强， Dia tetap semangat untuk memberitakan 他 Injil. 仍然精神饱满地出去传福音， Karena dia mau melihat walaupun ada kesulitan sekalipun, 因为他要很想知道，虽然有种种的困难。 dia tetap yakin akan Injil yang berkuasa. 他仍然相信是有福音才有结果。 Saudaraku, di Roma ini adalah menjadi pusat akan kerajaan Romawi. 那么在罗马那边就是罗马第一个出名的点， Di sana banyak orang kaya, 在那边很多富有的人， di sana banyak orang yang pintar-pintar, 也是很多有智慧的人， di sana banyak pejabat. 也是有做官的。 Maka sebenarnya saudara itu akan menjadi kesulitan bagi Paulus 那么如果这样，其实对保罗就是面对种种的困难 untuk bisa memberitakan Injil. 如果要他去传福音 Di tempat yang lebih kecil saja, 就是说在
更小的地方， Paulus sudah sering mengalami penganiayaan. 保罗也是已经时常受到虐待， Apalagi ini di Roma. 保罗在罗马， Tapi Paulus tetap yakin akan Injil. 可是保罗仍然信心在福音上， Dia tetap melayani walaupun sulit. 虽然面对种种的困难，但仍然去侍奉。 Soalnya jika kita melayani sedikit sulit, kita berhenti melayani Tuhan. 如果我们侍奉上帝遇到一点点的困难，我们怎么样？ Maka sebenarnya kita belum paham Injil. 如果这样说，其实我们真正的还不明白这个福音， Kita belum mendasari pelayanan kita terhadap Injil. 那么我们甚至还没有以福音为根基。 Karena jika kita mendasari kepada Injil, 因为如果我们以福音为根基， kita akan tetap melayani sekalipun sulit. 我们仍然侍奉上帝，虽然面对种种的困难， Kita akan terus melayani Tuhan 我们仍然继续不断的侍奉。 sampai Tuhan sendiri yang bilang selesai di tempat ini. 一直到上帝对我说：“你结束了。” Seperti Rasul Paulus. 好像使徒保罗一样。 Mengapa Rasul Paulus begitu yakin, saudara? 那么，请问为什么使徒保罗那么有信心呢？ Kita lihat 16b. 现在我们看第16节末段， Dikatakan karena Injil adalah kekuatan Allah. 就是因为福音是本是神的大能， Saudara, inilah alasannya, saudara. 这就是理由。 Paulus begitu semangat mengabarkan Injil 保罗能够精神饱满的去传福音， karena dia melihat Injil ini mempunyai kekuatan Allah. 因为他看到这个福音是拥有神的大能。 Kekuatan Allah apa? 什么大能呢？ Bukan kekuatan Allah dari miskin jadi kaya. 并不是从贫穷变成富有， Bukan kekuatan Allah dari sakit menjadi sembuh. 也并不是从病当当中被医治。 Tapi kekuatan Allah untuk menyelamatkan orang berdosa. 乃是上帝的大能，就是拯救罪人。 Saudara, ini dasar kita, saudara. 弟兄姐妹，这就是我们的根源。 Kalau kita mendasari tidak pada ini, kita menjadi orang Kristen yang tidak sejati. 那么，如果我们不以这个为根基，我们并不是真正的基督徒。 Saudara, dikatakan kekuatan Allah bagi setiap orang yang percaya. 在这里说，如果说福音本是神的大能，是要就对接相信他的人。 Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. 他的意思就是相信主耶稣基督。 Dikatakan pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 那么在这里说，先是犹太人，或是希利尼人。 Saudara, ini anugerah Tuhan. 弟兄姐妹，这就是上帝的恩典。 Saudara, mari kita paham anugerah Tuhan. 来吧，我们现在共同学习来了解上帝的恩典。 Saya sering bilang kepada musuh-musuh bisa menjalani pengobatan itu anugerah Tuhan. 我时常跟牧师说，牧师，如果你能够被医好解脱，就是上帝的恩典。 Karena saya tahu normalnya kalau pakai BPJS itu nggak mudah. 因为我已经很了解，光讲这个用这个福音 X 是不容易的。 Minta rujukan itu juga perlu proses. 就这个人也是要过程。 Lalu saudaraku juga untuk didaftarkan untuk MRI, untuk kemo itu perlu kesabaran. 要报名这个跟这个跟也是我们应该要有本事。 Bu Doli, penginjil Doli dari Jakarta bilang kepada saya, 然后朵莉转到在业者的朵莉转到也是不能讲的。 semua ada loh di Jakarta yang sampai akhirnya meninggal. 他说圣母在业者有到了后来就去世了， Karena tunggu jadwal kemo lama sekali. 因为等着他的这个日期太久了。 Itu normalnya, saudara. 这就是很普通的。 Tapi ketika musim menjalani itu, 可是他们是行过这条的， saudara, jadwal kemo bisa tepat selalu tepat waktu. 那么全部都是能够按时。 Di MRI tidak terlalu lama tunggu. 然后在安利的时候是会等得太久， Nggak pernah pulang dulu lalu tunggu untuk operasi dipanggil. 不用切水机，然后才来等着卫生巾交上。 Sekalipun tetap lama
检查以后，医生说清洁。 Saudara itu kenapa Musa bisa mendapatkan itu? 那么请问为什么不是能够得到这一切？ Itu namanya anugerah. 这个全部就是上帝的恩典， Tidak semua orang yang pakai BPJS mengalami itu. 并不是所有的人用这个 BPJS 能够经历到这样好的。 Tapi kalau Musa mendapatkan itu namanya anugerah. 我们是能够遇到这样好的，全部都是上帝的恩典。 Jadi mari kita paham saudara kita tidak pantas dapat diselamatkan. 所以我们应该明白，我们根本就是不配得着拯救。 Normalnya kita semua dihukum ini saudara. 我们应该是绝对不是受到刑罚， Tetapi oleh kekuatan Allah, 可是就是因为上帝的爱你， saudara dan saya bisa beriman kepada Tuhan Yesus. 让我弟兄姐妹跟我能够对耶稣基督有这个信心。 Dan kekuatan Allah memberi anugerah kepada kita. 上帝的大人能够给我们力量， Sehingga kita diselamatkan 使 saudara. 得我们能够得救。 Adakah yang lebih besar dari hal ini? 难道还有其他的事比这一点更大吗？ Mengapa hanya dengan hal-hal materi kita mau tinggalkan Tuhan? 为什么按理物质上的问题，财政的问题，我们要离开我们的主耶稣？ Padahal untuk keselamatan yang sangat mustahil kita dapatkan. 其实就是我们根本不能够得着这个救恩的，我们能够得着。 Tuhan berikan kepada setiap kita. 主耶稣赐给我们每一位。 Maka kadang saya sangat malu jika saya terus minta terus sama Tuhan. 所以如果我一直不断的求上帝，我感到羞耻， Karena saya tahu anugerah Tuhan terlalu besar 因 untuk 为 saya. 我已经请上帝对我的这个恩典带到了。 Saya harusnya dimurkai masuk ke neraka. 然后我应该受到主耶稣的充满下地狱。 Tetapi kita diselamatkan, saya diselamatkan. 说我已经得着救恩了， Saudara, bukankah ini kekuatan Allah? 这不是上帝的大能。 Pertanyaan berikutnya, mengapa Injil ini merupakan kekuatan Allah? 接下来为什么这个福音整对神的大能？ Kita lihat ayat 17a. 我们看第17节，17节上方， Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. 因为这里面有福音上17a. 我们看第17节，简短，因为神的义正在这地上显明出来。 Oh saudara, di dalam Injil ini saudara, 弟兄姐妹，在这个福音里面， nyata sungguh kebenaran Allah. 很明显的是上帝的义。 Jadi kenapa kita bisa beriman kepada Tuhan Yesus? 所以为什么我们对主耶稣能够有信心呢？ Itu kan anugerah Tuhan. 就是上帝的恩典。 Tetapi kenapa kita bisa mempercayai Tuhan 只 Yesus? 是为什么我们能够信主耶稣？ Karena berita itu adalah kebenaran Allah. 因为那些教师全部就是上帝的义， Tidak ada kebenaran selain kebenaran Allah. 没有其他的义，除了主耶稣。 Itu satu-satunya kebenaran yang mutlak. 这就是唯一的义。 Maka saudara, ketika saya kita mungkin seringkali disalahpahami orang. 可能我们每一位有时候被人家误会了。 Saya selalu ingat kalimat ini, 我仍然记住这一句话： bahwa ada kebenaran Allah. 有上帝的真理， Kita harus tetap pegang pada kebenaran Allah. 我们应该要紧紧的掌握这个上帝的真理。 Orang bisa menyalahpahami kita, 人家能够误会我们， tapi tidak bisa menyalahpahami kebenaran Allah. 可是不能够误会了上帝的真理。 Ketika orang melawan kebenaran Allah, 那么当一个人已经抵挡了这个上帝的真理， menunjukkan dirinya orang yang tidak benar. 那就已经表现那个人并不是义人。 Kalau Tuhan menyatakan ini kebenaran, 如果上帝已经说这是义， maka tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan ini tidak benar.
第二个就是有第二个的真理， yaitu kebenaran Allah yang menyatakan murkanya Allah. 第二个这个就是要表露出上帝的愤怒， Murka Allah yang akan dinyatakan 然后就是主耶稣要表现出来的愤怒， kepada orang-orang berdosa. 所以是对于这个一些罪人， Maka ini dua-duanya adalah kebenaran Allah. 所以这两点简直就是上帝的真理。 Kalau saudara tidak mau menerima Injil, 如果弟兄姐妹不要领受这个福音， tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, 也是不要信主耶稣， maka saudara akan mendapatkan kebenaran Allah tentang kabar buruk. 那么弟兄姐妹要得到主上帝的这个真理，就是不好的消息。 Tapi jika saudara mengambil keputusan beriman kepada Tuhan Yesus, 如果我们每一位这样的决心，要受上主耶稣的真理， saudara mendapatkan kebenaran Allah bahwa saudara diselamatkan. 那么我们就得着上帝的真理，我们得救，得着拯救。 Saya mau bertanya kepada jemaat, apakah jemaat yakin jemaat masuk surga? 请问是不是大家有一位深信今天我 Yang yakin jemaat masuk surga siapa? 相信能够今天我的紧急说来， Puji Tuhan. 感谢主。 Tapi masih ada yang begini atau begini. 还有一不接受， Saudara ini penting banget saudara. 弟兄姐妹这很重要。 Kok yakin masuk angkatan tinggi-tinggi? Kok yakin? Kalau saya yakin, 如果真正的相信，高高的举起手来。 ada orang mengatakan aku kurang yakin karena dosaku masih banyak. 有的人说我还不够相信，因为我的罪还多， Masih suka gosip, masih suka ngomong, 还是常常留言，还是常讲人家的坏话， masih suka ngelirik sana sini. 还是时常东张西望。 Bagaimana bisa tak percaya masuk surga? 怎样能够今天懂？ Saudara, ini kebenaran Allah sekali lagi saya nyatakan. 弟兄姐妹，其实就是上帝的真理。 Saudara diselamatkan bukan karena saudara orang baik. 然后，如果弟兄姐妹得着拯救，并不是你们是义人， Kita diselamatkan bukan karena kita melakukan perbuatan baik. 我们得着拯救，并不是我们行善， Kita yakin diselamatkan karena Yesus Kristus kita beriman kepadanya. 我们相信得着拯救，因为我们有信心，相信主耶稣。 Kalau ada orang yang melawan itu tidak mau percaya itu, 如果有一个人反抗这一点， dia sedang melawan kebenaran Tuhan. 我就很意表示他们还是抵挡这个上帝的真理， Dan akibatnya dia akan mengalami murkanya Tuhan. 结果又要进入到上帝的愤怒。 Mari dengan takut akan Tuhan, 来吧，我们应该学习怎么样敬畏耶和华。 kita dengan yakin mengangkat tangan kita, kita diselamatkan. 我们应该要相信，举我们的手，我们得到拯救， Karena kita percaya kepada 是 Yesus 因为我们相信主耶稣。 dan karena saya percaya kepada kebenaran Allah. 就是因为我也相信上帝的真理。 Nah, sebenarnya memahami Injil tidak hanya berhenti di sini. 只是这个这个并不是在这个地方评论， Sehingga akhirnya kita hanya sekedar ya udah kita beritakan Injil, percaya Yesus kamu masuk surga, percaya Yesus masuk surga. 使得我们单单在那边传福音，要我相信主耶稣，我相信主耶稣就今天我， Sehingga ada banyak orang yang pintar mengabarkan Injil, 使得很多人就是很会传福音， tapi hidupnya ya sudah. 是他的生活呢， Yang penting kan aku udah percaya Yesus masuk surga. 只要我已经是主就今天我， Apakah memahami Injil seperti itu, 是 saudara? 不是如果所谓了解福音是如此？ Tidak. Ini bahaya, kita bisa jadi batu sandungan. 如果这样，我们就很危险，我们能够成为别人的绊脚石。 Mari kita lihat bagian yang selanjutnya yang keempat di ayat 17b. 让我们看第四节，就是在第十节的末段， Ada dikatakan seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. 经常说一人必因信得胜。 Saudara, mari kita pahami kata orang benar. 来吧，我们经常注意这个一人， Jadi orang yang memahami Injil 所以已经明白福音的人， bukan hanya sekedar tahu percaya Yesus masuk surga, 并不是单单
Tapi yakin itu kebenaran Allah. 可是应该要相信那是上帝的真理。 Itu artinya hidupnya juga berada di dalam kebenaran Allah. 他的意思就是他日常生活里面，在生活，在日常生活中也是在主。 Hidup kita harus sejalan dengan kebenaran Allah. 那么我们的每天的生活应该要跟主耶稣的真理同行。 Ini pemahaman Injil sejati. 那么这才是可以说真正了解福音。 Orang benar artinya bukan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. 我再一次强调，如果说一人并不是一个不曾经犯错误的人， Bukan orang yang merasa dirinya begitu hebat, begitu rohani. 也并不是一个认为自己是属灵的很厉害的。 Justru semakin orang merasa dirinya benar, 相反的，如果一个人认为自己是艺人， dia bukan orang benar. 并不是艺人。 Orang benar adalah orang yang sadar dirinya tidak benar. 如果真正的艺人，他一定知道自己并不是艺人， Tetapi dia diselamatkan oleh kebenaran Tuhan. 可是他得到拯救，就是因为通过主耶稣的证明， Maka dia terus membutuhkan kebenaran Tuhan. 所以他继续不断的需要上帝的真理， Bergantung pada kebenaran Tuhan. 依靠上帝的真理， Untuk terus menolong dia di negeri terus. 能够继续不断的讨厌他。 Jadi saudara, orang benar adalah orang yang mungkin banyak kesalahannya. 所以很多说艺人，他们根本也是有很多错误。 Tetapi saudara akan dibenarkan oleh Tuhan. 可是弟兄姐妹要各种上帝的真理。 Ketika kita diselamatkan, saudara, 当我们已经得到拯救， kita dijadikan orang benar. 我们就成为艺人。 Jadi nggak perlu membenarkan diri terus 所以我们不要为自己辩驳，我们成为艺人， atau merasa diri terus benar. 或者认为我们就是永远的对， Karena yang penting kebenaran dari Tuhan. 因为就是主要的这个正义就是主上帝来的。 Yang selalu ingatkan saya, yang anak 我 saya, 的小女儿时常提醒我。 Ma, nggak perlu membenarkan diri, Mama kan sudah dibenarkan Tuhan Yesus. 你不用一直要把自己成为艺人，主耶稣不是已经把那个成为艺人 Nggak usah bingung orang tidak menganggap Mama nggak benar. 妈妈不用烦恼，如果人家说妈妈怎么样， Nggak usah mau nunjukin ini aku benar, aku benar. 妈妈不用要自己解释，这个我是对的。 Yesus sudah benerin Mama kok. 耶稣不是已经把妈妈整为艺人了， Nggak usah takut, jalan saja dalam kebenaran. 妈不用就怕相信主， Sudah ini hidup orang. 这就是艺人的生活。 Yang dikatakan hidup orang benar ini, hidupnya karena iman. 在这里说，艺人的生活就是他为这个信心而做， Hidup oleh iman. 为信心而做。 Jadi dari iman terus kepada iman, terus kepada iman. 所以走信心一直走到信心， Jadi hidup kita saudara hanya beriman saja. 所以我们的生活应该要以信心，就是以这以信。 Saya ingat kata-kata Sangun, pendeta Sangun almarhum suami penginjil Novi Aksono. 我还记得都会转到你去世的丈夫这么说， Yang sakit kemarin meninggal karena cancer. 不久去世的。 Ketika ada orang tanya Musa, apakah Musa pernah bertanya kepada Tuhan? 有一个人问他，不是Bertanya sama Tuhan. Musa pernah tanya sama Tuhan. 牧师有曾经问这个上帝， Kenapa saya kok sakit kayak begini? 问上帝为什么我得做这样？ Awal-awal saya pernah katanya. 初初我曾经问上帝， Tapi akhirnya Tuhan menambahkan imannya. 也是到后来上帝给他信心， Karena saya tanya pun Tuhan gak kasih saya jawaban. 因为我就是问上帝，上帝也不明白的。 Saya tahu karena dia Tuhan. 我明白，因为他是上帝， Dia tidak punya tanggung jawab untuk kasih tahu saya. 就是你责任来告诉你， Yang kalaupun Tuhan kasih tahu saya,
就是虽然上帝告诉我， pasti saya tidak akan paham dan mengerti maksudnya. 我一定也是不会明白， Jadi untuk apa tanya? 所以我不要问了。 Yang ada adalah beriman saja. 主要的应该要对上帝有信心。 Saya akan akhiri dengan satu kisah nyata bagaimana hidup orang benar ini oleh iman. 我现在我以事实的事情来结束，这个人一个人怎样能够在信心，能够在这里面有做。 Ketika Musa digerakkan Tuhan untuk mencari dana, 那么当牧师受到上帝的感动，去不管。 Musa nggak pernah kasih tahu saya, tapi dia yakin dengan apa yang Tuhan gerakan di hatinya. 他不曾经告诉我的是，他相信就是上帝感动我。 Dia kepada semua orang dia bikin di media sosial sharingkan kebutuhan 他 gereja 对很多的人去做祷告， di luar jemaat GPM 就是在我们这些教堂会有你们， untuk membeli gereja, untuk membeli mobil gereja. 就是再来一辆新的汽车。 Lalu suatu siang datang seseorang bukan jemaat sini. 有一点中途有一个人并不是我们本班，他有点高兴。 Semua saya mau ketemu semua. Dia ngomong semua, saya mau ketemu semua orang ini. 然后那个人不见我就说圣母，我很想见见神。 Lalu orang itu datang ke rumah 后来他就帮我私下来， jam 3 sore. 下午3点， Lalu dia bilang, langsung dia cerita, dia nangis. 后来他就不记得诉说。 Sebenarnya saya sudah 1 tahun ini ekonomi saya mengalami kesulitan. 其实，在就是1年之间，我自己有 Sampai kadang-kadang usaha saya itu nggak ada hasilnya sama sekali. 甚至于我3年也是一无收入， Tapi saya tetap beriman sama Tuhan. 就是我仍然跟上帝有信心。 Lalu saya mendapat WA dari Musa. 后来我就不是叫天好心， Lalu hati saya tergerak untuk memberi persembahan. 那么我心受到感动，来贡献。 Tapi semua saya nggak punya uang. 可是父母，我没有解决。 Uang ada, tapi itu untuk kebutuhan yang memang sangat sulit. 那么钱本来是有的是用来最基本。 Lalu saya bilang, maaf ya Musa, mungkin salah WA salah apa. 后来我就说对不起，你的不是工作了，跟你谢上去。 Sudah tidak nggak salah Musa. 不是， Saya memang digerakkan Tuhan untuk kasih persembahan. 本来上帝已经感动了我，让我记住下。 Lalu tiba-tiba Tuhan seperti bicara di hati saya. 后来我突然之间感觉到上帝跟我说， Kasih apa yang kamu punya, kasih apa yang kamu punya. 不会断的说你给你有的，你给你有的。 Dan tanya apa yang saya punya. 那么我到底有什么？ Tiba-tiba dia ingat dia menyimpan kalung. 后来他突然之间自己他还想做一点项链， Kalung 3 gram. 上课的这个项链。 Dia hampir lupa dengan barang itu. 那差一点就已经忘掉了这一条项链， Dia langsung pergi menjual kalung itu. 他就直接出去把这条项链卖出去。 Lalu dia serahkan amplop itu semuanya kepada saya. 后来做之前放这些就交给我， Semua ini untuk GPMB. 这就是我公司要给现场。 Saudara saya nangis waktu terima uang itu. 我接受到的钱是什么？我流泪。 Saya bilang nggak usah, pakai saja kamu butuh. 我就说不用啊，你也需要你用。 Tapi di dalam semua saya pengen kasih untuk GPMB. 后来他说，不是我很想用这个给现场。 Gereja saya sendiri sudah cukup, tapi GPMB itu. 我自己的教堂已经注重了。 Akhirnya sudah saya terima itu dan saya menangis berdua Musa berdoa bersyukur. 后来我就接受他的贡献，我估计我就为他们为他祷告。 Malamnya dia WA saya. 然后晚上他就写短信给我， Semua hati saya tenang dan lega sekali. 生活我心里就感觉到安宁。 Lalu beberapa minggu kemudian 过了几天， ada seseorang datang kepada saya. 有某个人来到我面前， Orang ini
哪一个人也根本不能射杀在这线上。 Saya tidak tahu berita itu dari mana. 我也不知道这个消息从哪里。 Dia mengatakan semut titip ya untuk kotak itu. 后来他就说：“师傅，我把刚才的人丢进火里。” Lalu saya WA dia, kok kamu datang ke rumah semut ya? 后来我就写好书给他叫他来， Lalu dia datang, ada apa semut? 他就来跟我什么事？ Ada titipan untuk kamu dari Tuhan. 这个有主张出来的，要我交给你。 Dari siapa orangnya nggak mau diberitahu? 谁的这个人不许我告诉你。 Dia nangis ketika menerima uang itu. 那么那个人就哭泣流着泪来受那个信息。 Saudara, orang benar adalah orang yang hidup oleh iman. 弟兄姐妹，那么一人有的就是接受他的信心所做， Bukan karena uang atau yang lain. 并不是为了金钱或者其他的。 Mari kita mau menjadi orang benar 来吧，我们学习主义的。 yang hidup hanya beriman saja kepada Tuhan. 当然，我们的中应该安康以信心告上帝。 Masalah yang lain Tuhan pasti tahu. 其他的事情困难，上帝一定明白。 Biarlah Tuhan melihat hati kita 如果上帝看我们心里约束， yang mau kita persembahkan untuk Tuhan. 那就是我们有贡献给上帝。 Mari kita mau datang kepada Tuhan saudara. 来吧，我们来到上帝面前。 Tuhan melihat hati kita. 上帝看我们的心里深处。 Biarlah ini menjadi pujian yang boleh kita nyanyikan bersama-sama. 这个这个我总结一首诗歌，唱诗给唱为主。 Hati kita yang mau menyembah Tuhan, 我们要敬拜神的信心， yang mau dipakai oleh Tuhan. 就是要上帝使用的。 Mari kita respon itu. 来吧，我们这首歌来响应上帝的话。 Santa
menjadi orang benar 我们很想成为艺人， yang hidup oleh iman, 那就是以信心来走。 menjadi orang yang memahami Injil 让我们能够成为了解理， di dalam setiap kesulitan demi kesulitan. 那就是在我们所面对的 Kami 困难， tetap percaya kepada Tuhan. 我们仍然相信上帝。 Pegang tangan kami Tuhan, 主啊，求握住我们的手， jangan lepaskan kami. 不要放下我们。 Walaupun hidup kami sulit, 虽然我们的生活有问题， tapi biarlah kami tetap percaya sama Tuhan 不过我们仍然相信上帝。 tanpa bertanya apapun. 我们不用问医生， Kami tetap percaya kepada Tuhan. 我们仍然相信上帝。 Kami pasti melewati semuanya 我们必定能够度过一切， dengan anugerah Tuhan. 那就是借着上帝的恩典。 Terima kasih 主啊，我们感谢赞美你， dalam nama Tuhan Yesus. 奉告主耶稣基督圣名， Kami berdoa. 我们祈求祷告， Amin. 阿门。 Saudara tetap berdiri, kita akan berdoa sama-sama. 大家仍然berdoa syafaat. Kita naikkan berdoa syafaat untuk keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, baik suami maupun istri, terutama untuk para suami, supaya boleh menjadi pemimpin kepala keluarga yang selalu dapat mengandalkan Tuhan, yang selalu dapat membimbing mengarahkan istri dan anak-anaknya untuk dekat kepada Tuhan. Dan kita juga mau berdoa untuk persoalan daripada keluarga-keluarga Kristen ini, biar Tuhan yang campur tangan dalam persoalan-persoalan yang ada. Pokoknya yang kedua, kita mau juga berdoa untuk jemaat yang mengalami lemah tubuh, yang sakit, kiranya Tuhan sendiri yang memulihkan. Dan pokoknya yang terakhir, kita berdoa untuk bangsa dan negara, supaya Tuhan boleh memimpin untuk rencana daripada pemilu tahun 2024, supaya Tuhan sendiri yang memimpin dan menyertainya. Kita akan berdoa bersyafaat secara bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, saat ini kami berdoa ke dalam tangan-Mu Bapa, untuk keluarga-keluarga Kristen yang ada di seluruh Indonesia ke dalam tangan Tuhan, baik untuk suami, baik maupun istri dan anak-anak, terutama para suami Tuhan, sehingga para suami ini boleh mengarahkan para istri dan anak-anak mereka untuk selalu rindu dekat bersekutu dengan Tuhan, dan boleh membangun sebuah mesbah keluarga yang benar-benar Tuhan merindukan ya Tuhan, sehingga Tuhan boleh hadir di tengah-tengah keluarga Kristen di Indonesia ini Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang menjadi persoalan di tengah-tengah keluarga Kristen, baik itu persoalan di dalam lingkup keluarga, ekonomi, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan biarlah mereka, para keluarga-keluarga Kristen ini, dalam menghadapi persoalan bukan dengan mengandalkan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan mengandalkan kekuatan daripada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada tangan Tuhan yang selalu menopang, ada tangan Tuhan yang selalu menolong, ada tangan Tuhan yang selalu memberkati dan melindungi para keluarga-keluarga Kristen ini, supaya keluarga-keluarga Kristen ini boleh hidup berbahagia dan adanya hadirat Tuhan yang ada di tengah-tengah keluarga Kristen ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan juga untuk jemaat yang mengalami lemah tubuh, yang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, berikan mereka kekuatan, Tuhan berikan mereka iman yang kuat ya Bapa. Walaupun dalam keadaan sakit, mereka bukanlah untuk mengeluh kesah atas segala penyakit yang ada, tetapi mereka boleh beriman kepada Tuhan. Dan kami percaya oleh bilur-bilur tangan-Mu Tuhan, para jemaat yang sakit di Bapa boleh mengalami kesembuhan dari kuasa Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk Bapak Presiden Joko Widodo bersama Kiai Haji Ma'ruf, amin. Kiranya Tuhan boleh pakai mereka berdua Tuhan, beserta dengan kementerian yang ada ya Tuhan, supaya menjadi pemimpin yang benar-benar takut kepada Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk persiapan dari pemilu yang diadakan tahun depan 2024. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa ini, supaya lewat pemilu ini boleh memunculkan pemimpin-pemimpin yang berani, pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab kepada masyarakat, tetapi bertanggung jawab kepada Tuhan yang sudah
memilih dan dipilih ya Tuhan untuk menjadi pemimpin negeri ini. Jadikanlah mereka juga pemimpin-pemimpin yang takut kepada Tuhan. Dan apapun menjadi persoalan di tengah-tengah negeri ini, kiranya Tuhan yang campur tangan di dalam setiap persoalan negeri ini, Bapa. Kami percaya ada rencana Tuhan, ada jawaban Tuhan yang boleh terjadi di negeri ini, Indonesia, untuk mengalami pemulihan yang besar bagi negeri ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk jemaat sekalian. Mari jemaat sekalian, mari kita akan kabarkan sukacita Injil Tuhan kepada semua orang, supaya Injil dapat tersebar di seluruh berbagai belahan dunia ini. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan sambil memberikan persembahan, dan para petugas pengantar persembahan dapat mempersiapkan diri, dan kita akan menyanyi dengan pujian bagikan kepada semua orang. Kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur padamu untuk telah memberikan segalanya yang terbaik untuk kami, dalam memberikan keluarga, kesehatan, dan berkat Tuhan tercurah selalu untuk kami. Dan juga terima kasih untuk kesempatan pada malam ini, di mana boleh memberikan persembahan. Semoga rasa syukur kami atas segala penyertaan-Mu, bimbingan-Mu, dalam hidup kami. Dan Tuhan, mohon Kau suci kuduskan persembahan kami ini, supaya dapat menjadi dokumen kami, membuat orang-orang yang telah Kau percayakan untuk mengelola itu. Berikanlah hikmat bijaksana untuk orang-orang yang Kau percaya, supaya apa yang bersama ini boleh dipakai sesuai dengan kehendak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Segala
damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia, serta kekuatan penghiburan dari Roh Kudus memimpin penyertai kamu sekalian untuk memiliki iman yang berdasarkan kasih karunia. Dengan demikian hidupmu terus-menerus yakinkan bahwa iman di dalam Injil Kristus membawa keselamatan hari ini seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Doa teduh selesai. Sebelum kita melanjutkan doa jemaat, kita mau bersama-sama ya, para jemaat Jumat ini, adakah yang baru kesempatan malam hari ini yang kita boleh membawa berkat firman-Nya untuk kita bawa ke dalam keluarga kita, dan kita akhiri dengan pujian selesailah kebaktian.